Lihatkan kepada situasi laporan COVID-19 semalam yang hanya mencatatkan satu angka saja, iaitu satu kes penularan bagi kes import dan juga kosong ataupun sifar penularan kes tempatan. Jadi kita nak membawakan perkembangan COVID-19 ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, untuk membawakan perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan COVID-19 di Malaysia buat ketika ini. Baik, kita terus saja menghubungi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, untuk mendapatkan perkembangan lanjut tentang apakah yang boleh digambarkan dan juga kita boleh nak korelasikan juga dengan pembukaan sekolah yang akan bermula pada 15 Julai ini. SOP yang akan digerakkan dan juga akan dibentuk itu sebenarnya adalah merujuk kepada apa yang telah pun digagaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Jadi kita terus saja menghubungi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan, untuk membawakan gambaran tentang COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi. Baik, pertama sekali tahniah Datuk Seri atas kejayaan negara kita secara keseluruhannya semalam hanya mencatatkan satu kes untuk penularan kes import dan sifar kes penularan kes tempatan. Jadi tahniah sekali lagi pada Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Seri. Ya, terima kasih. Memang betul kita dapat keputusan sehingga kini ataupun semalam satu kes baru saja, itu pun kalau dipecahkan kes tempatan sifar dan kes import. Yang import tu balik daripada Turki, ya. Rakyat Malaysia yang balik daripada Turki, dan juga yang kita rasa sangat teruja ialah apabila jumlah kes aktif yang sedang dirawat di hospital semakin berkurangan, ya. Dan sehingga kini total aktif kes ataupun jumlah kes aktif yang dirawat ataupun dipantau di hospital ialah seramai 144 orang. Baik. Dan ini menunjukkan bahawa kadar kesembuhan kekal 96%, satu yang sangat baik berbanding dengan global 51.1%. Memberi kita keyakinan seterusnya bahawa penjagaan ataupun good care telah diberikan kepada pesakit-pesakit, dan sehingga kita dapat menemui vaksin, kita masih lagi perlu dengan SOP ataupun guideline ataupun garis panduan yang perlu dipatuhi. Baik. Datuk Seri, apakala kita melihat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang sudah pun membuka kebanyakan sektor-sektor perniagaan dan juga sektor-sektor perkhidmatan, kali ini kita memberi tumpuan pula kepada bahagian pendidikan, khususnya apabila semalam Yang Berhormat Menteri Pendidikan juga telah pun mengumumkan pembukaan bagi sekolah yang akan bermula pada 15 Julai nanti. Mungkin respon daripada pihak Kementerian juga Datuk Seri sendiri berkenaan tentang apa yang akan digagaskan dalam pembukaan sekolah bermula 15 Julai, Datuk Seri. Ya, kita memang telah membuat ketetapan dari segi exit strategi ataupun sekiranya kita nak keluar daripada COVID-19, perlu ada strategi, iaitu social aspect ialah yang paling last kita akan kemukakan untuk dipertimbang, selain daripada border control ataupun kawalan sepadan, ya. Jadi sampai masanya bila kita telah berbincang dengan Kementerian Pelajaran bahawa pihak sekolah, ya, ataupun Kementerian Pelajaran sendiri dah boleh buka untuk membawa pelajar semula ke sistem pelajaran biasalah. Tetapi perlu tegas dan berperingkat, kita jaga apa yang disarankan oleh WHO, kumpulan-kumpulan yang kita kena jaga. Antara 6 kriteria yang WHO minta kita laksana, menjaga kumpulan-kumpulan berisiko, iaitu orang warga emas dan juga kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ni sepatutnya kita jaga. Dan kita beri perhatian yang tinggi supaya pihak sekolah mengemukakan dan juga kita memberi technical advice on SOP lah, dan juga pastikan mereka patuh dan dapat melaksanakan tanggungjawab seperti mana frontliners yang dahulu berhadapan dengan COVID-19, ya. Baik, Datuk Seri, kita sekali lagi masih lagi terus mengingatkan dan juga memberi peringatan kepada rakyat Malaysia supaya terus kekal mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, walaupun beberapa sektor dibuka dan walaupun kita sudah bergerak dalam keadaan seperti biasa ataupun norma baharu ini. Jadi apa sebenarnya pesanan Datuk Seri kepada seluruh rakyat Malaysia dalam kita mendepani satu proses pemulihan buat seluruh rakyat Malaysia? Kita perlu kekal patuh. Selain daripada kita dah cegah, kita tak boleh alpa atau complacent terhadap sifar digit ke ataupun jumlah yang kecil single digit ke, walaupun kita dapat mencapai
perkara tersebut kerana kita masih lagi berhadapan dengan pandemik iaitu negara luar masih lagi tinggi contoh Singapura Indonesia dan mereka yang kembali pada luar negara kita pun rasa macam ada lagi di luar negara seperti semalam dari Turki sebelum tu dari Mesir Tunisia negara-negara yang kita jangka mereka juga patutnya dah kurang COVID tetapi masih lagi dapat kesan dan tanggungjawab kita semua agar memastikan kita kekal patuh SOP dan seperti biasa 3S 3W dan juga beberapa saringan perlu dibuat sekiranya mereka bergejala sebab tu pemeriksaan suhu sangat penting di pintu masuk mana-mana permis dan kalau mereka suhu ada 37.5 ke atas bermakna perlu dilojok ke klinik ataupun ke pusat kesihatan Baik, terima kasih Datuk Seri atas perkongsian untuk perkembangan terkini COVID-19 dan juga statusnya di negara Malaysia buat ketika ini dan kita harapkan agar Kementerian Kesihatan Malaysia terus menerajui dan juga mendepani sebarang bentuk krisis dan juga cabaran baru yang akan kita hadapi selepas ini insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan Malaysia atas perkongsian status terkini COVID-19 di Malaysia buat ketika dan juga buat saat ini.